Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Di hari pertama di bulan April. Okey, Solehah doakan agar semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semuanya dalam keadaan ceria, tenang, bahagia saat ni. Dalam tempoh kita PKP ni, just stay at home dan buatlah segala apa-apa aktiviti yang berfaedah, insya-Allah. Okey, boleh tolong kongsikan dan share Solehah punya link FB Live ni supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat, insya-Allah. Okey. Hai Ida. Apa khabar? Okey, tajuk sharing FB Live Solehah hari ni, hari yang ke-175 adalah ikhtiar, zuriat dan sihir. Alhamdulillah, tajuk yang sangat-sangat menarik dan ditunggu oleh ramai orang. Okey, sebelum tu kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, ready untuk tajuk hari ni? Okey, sebelum tu Solehah perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu kepada new follower dan kepada semua yang masih baru follow Solehah. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera, Solehah Mat Taha merupakan grade leader bagi kawasan Keluang, Johor, bagi bisnes FTR, formula tarik rezeki. Okey, Solehah dah masuk tahun kelima bersama dengan dakwah FTR, Alhamdulillah. Dan Solehah merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Okey, salam ukhuwah dan salam silaturahim kepada new follower dan semua friend list FB Solehah. Okey, Alhamdulillah, dah ada ramai yang masuk. Okey, tajuk hari ni, ikhtiar, zuriat dan sihir. Kita sebagai manusia normally memang berkeinginan, berimpian nak mempunyai zuriat sendiri. Setiap pasangan yang berkahwin sudah tentu nakkan cahaya mata hasil daripada perkahwinan yang halal dan insya-Allah nakkan keberkatan daripada Allah dengan kehadiran cahaya mata. Tapi setiap orang Allah berikan rezeki anak ni tak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. So, mana-mana ibu-ibu, isteri-isteri yang masih berusaha dan masih berikhtiar untuk memiliki cahaya mata namun belum direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh amalkan dan berikhtiar dengan marketing cara Allah. Seperti dalam FTR ajar, kalau kita nak berikhtiar untuk mendapatkan zuriat, kita sebagai wanita boleh selalu amalkan solat sunat tahajud. Di sujud yang terakhir pada solat sunat tahajud tersebut, kita boleh amalkan zikir Ya Rahim. Maksud Ya Rahim tu adalah yang Maha Pengasih. So, bila kita selalu zikir Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, sebabnya rahim wanita itu Allah ciptakan dengan sangat luar biasa, unik. Rahim wanita itu tanda kasih sayang dan anugerah Allah kepada semua wanita. InsyaAllah bila kita berikhtiar, perbanyakkan solat sunat tahajud, di sujud yang terakhir selalulah lazimi dan amalkan zikir Ya Rahim. Ya Rahim maksudnya yang Maha Penyayang. InsyaAllah Allah Maha Penyayang, Dia akan berikan kita anugerah cahaya mata seperti yang kita inginkan. Selain tu, ibu-ibu juga dan para isteri boleh amalkan banyakkan bersedekah.
Sebabnya dengan bersedekah mampu membuka pintu rahmat dan pintu rezeki dan akan menutup pintu bala. So, memang banyak hadis dan berkenaan ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Allah suruh kita banyakkan bersedekah untuk selesaikan segala masalah. Bila kita stuck, bila kita buntu, bila kita tak tahu mana nak cari ikhtiar dan usaha kita, kita carilah Allah dan kita perbanyakkan bersedekah. Bersedekah ni sangat-sangat amazing. Soleha dah lalui dah macam mana the power of sedekah ni telah banyak memberi keajaiban dalam hidup Soleha, telah memberi banyak barakah dalam hidup Soleha dan hidup pembaca-pembaca FTR yang lain. Selain tu, apa lagi ikhtiar untuk para wanita untuk mendapatkan zuriat yang telah menanti hingga 5 tahun, 10 tahun masih belum direzekikan Allah dengan zuriat. So, para wanita boleh juga usahakan untuk amalkan selalu. Lepas subuh boleh amalkan bacaan Yasin. Sebab Yasin, surah Yasin ni merupakan jantung Al-Quran. Kita digalakkan untuk membaca surah Yasin pada bila-bila masa, bila kita ada hajat yang kita nak sangat-sangat, yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta dengan sepenuh hati kita, insya-Allah Allah akan perkenankan. Just trust the process dan lakukan dengan sabar, lakukan dengan penuh rasa ikhlas hati dan istiqomah non-stop. Allah melihat segala usaha kita ni. So, ikhtiarkan dengan cara banyakkan lazimi zikir Ya Rahim dalam sujud terakhir solat tahajud. Banyakkan bersedekah. Banyakkan mengambil asid folik dari segi pemakanan. Para wanita boleh amalkan asid folik dan amalkan makanan-makanan sunnah seperti kismis, kurma, badam dan habatus sauda. Ini adalah ikhtiar secara dari segi pemakanan. Okey, itu adalah ikhtiar dari segi zuriat. Allah itu maha pemudah, Allah itu maha memakbulkan segala doa kita. Allahu ya mujib. Allah maha memakbulkan segala permintaan kita sebagai seorang hamba. Allah tengok segala ikhtiar dan usaha kita non-stop, maka Allah akan permudahkan dan akan makbulkan. Selagi kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 100% kita yakin Allah yang akan makbulkan. Selagi itulah kita dalam pemeliharaan Allah, selagi itu kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita just sabar, tunggu dan lakukan secara ikhlas dan istiqomah, insya-Allah. Okey, seterusnya, apa lagi cara untuk kita ikhtiar dari segi sihir ataupun gangguan makhluk halus? Soleha selama 5 tahun berdakwah dengan FTR, Soleha dah dengar macam-macam kisah di sebalik tabir macam mana pembaca-pembaca FTR ni kebanyakannya ada masalah gangguan, diganggu oleh saka, diganggu oleh jin, diganggu oleh makhluk halus, diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak dengan pandangan mata kasar. So, apa caranya untuk kita ikhtiar daripada diganggu oleh makhluk halus dan sihir ini? Kita kena perbanyakkan marketing langit. Kita kena perbanyakkan mendekatkan diri dengan Allah. Sebabnya, kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, kita pegang Allah dalam hati kita, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Allah akan sentiasa jaga kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Selain tu, kita boleh amalkan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni sangat-sangat proven dan sangat-sangat powerful untuk kita ikhtiar mengelakkan daripada gangguan sihir, gangguan makhluk halus, gangguan segala daripada jin-jin dan syaitan-syaitan. So, kita boleh ikhtiar amalkan baca surah Al-Baqarah. Malam-malam, sepanjang hari ke sambil kita buat kerja, kita boleh pasang audio mengaji. Surah Al-Baqarah ni memang terbukti untuk menghalang daripada gangguan makhluk halus. Sebabnya makhluk halus kalau dengar bila kita baca surah Al-Baqarah ni, dia akan rasa takut, dia akan rasa kepanasan dan dia takut nak datang dekat dengan kita, dia takut nak ganggu kita. Sebab surah Al-Baqarah ni memang sangat-sangat amazing, sangat-sangat berkesan dalam ikhtiar sihir dan gangguan halus.
Okey, selain tu seperti biasa, kalau kita banyak gangguan, diganggu oleh makhluk halus, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan memberi, banyakkan memberi apa yang kita ada ni, kita sedekahkan niat lillahi ta'ala. Sambil kita sedekah tu, kita baca niat. Ya Allah, terima kasih kerana mempermudahkan urusanku hari ini. Ya Allah, terima kasih kerana menyembuhkan aku daripada gangguan makhluk halus. Membantu aku dijauhi daripada segala gangguan sihir dan segala penyakit ain yang kita tak nampak dengan mata kasar, yang kita tahu tiba-tiba saudara dengar daripada kisah pembaca FTR yang kebanyakannya diganggu oleh makhluk halus dan sihir. Mereka berikhtiar banyak-banyakkan ruqyah, baca ayat-ayat ruqyah, baca manzil, baca al-maksurat. Pagi dan petang wajib kita lazimi baca manzil dan al-maksurat. InsyaAllah itulah pendinding diri kita. Zikrullah, jangan lupa. Kalamullah, selalulah kita mengaji supaya diri kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan mengaji. Sebabnya makhluk-makhluk seperti itu takkan dekat kalau kita sentiasa mengingati Allah, sentiasa dekatkan diri kita dengan amal ibadah. InsyaAllah Allah akan jaga kita. So banyak-banyakkan berikhtiar dengan marketing cara Allah, minta Allah bantu kita, insya-Allah. Selain tu, boleh juga amalkan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni sangat penting. Dia sangat berkesan untuk mengelakkan dengki dan khianat manusia. Pada masa kini, kita selalu diganggu serta diuji dengan manusia-manusia yang berhati busuk, manusia yang selalu dengki dan iri hati dengan kejayaan kita. So, amalkan selalu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni terbukti keberkesanannya mampu mengelak daripada dengki dan khianat manusia. Sebab zaman sekarang ni zaman yang sangat mencabar, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tipu daya manusia. So, kita lindungi dan lindungi diri kita dengan bacaan surah Al-Falaq, bacaan surah Al-Baqarah. InsyaAllah surah-surah macam itulah yang akan menjadi pendinding diri kita. Sebelum kita tidur, boleh amalkan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni akan memelihara kita serta memagar diri kita daripada segala gangguan makhluk halus, insya-Allah. Okey, itu adalah berkaitan dengan ikhtiar dengan cara ayat Al-Quran dan juga kalamullah. Ada lagi banyak cara macam mana kita nak ikhtiar dengan cara tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni yang ada di sekeliling kita ni, ramai orang tak tahu rupa-rupanya sangat berfungsi untuk menghalang makhluk halus dan gangguan jin serta syaitan untuk ganggu dalam kehidupan rumah tangga kita. Contohnya, antara tanaman yang sangat berkesan untuk ikhtiar sihir, yang pertama adalah bidara. Bidara ni sekarang terdapat sangat banyak produk di pasaran sana yang menjual pati-pati bidara, gel mandian bidara, dan kita boleh ikhtiar. Lebih baik kalau kita ada daun bidara yang original tu, kita boleh rendam dan buatkan mandian. In case yang tak ada jumpa daun bidara di sekeliling dia boleh guna ikhtiar yang lebih moden, iaitu sekarang banyak sangat produk daripada daun bidara yang dijadikan sebagai mandian, yang dijadikan sebagai perubatan untuk menghalang makhluk halus serta gangguan halus datang dalam diri kita. So, daun bidara ni sangat-sangat terbukti keberkesanannya. Makhluk halus takut bila bau je, terhidu je bau bidara ni, dia tak akan datang dekat, insya-Allah. Okey, cara yang kedua, tanaman yang kedua yang sangat berkesan dalam ikhtiar sihir adalah kaktus. Pokok kaktus. Siapa rumah dia yang ada tanam pokok kaktus? Inilah yang ramai orang tak nampak dan tak perasan. Rumah mertua solehah penuh sangat halaman rumahnya dengan pokok kaktus.
Sebabnya pokok kaktus ni mampu menghalang aura-aura negatif daripada datang, aura-aura jahat datang dalam rumah tangga kita. InsyaAllah pokok kaktus ni Allah jadikan sangat unik, sangat-sangat mampu untuk menghalang daripada gangguan makhluk halus. Sebab tu tak pelik kenapa ramai orang, rumah-rumah orang yang tabligh, orang-orang karkun, orang-orang yang alim ulama, banyak yang dia tanam tanaman pokok kaktus dekat halaman rumah dia. Sebabnya ini adalah salah satu ikhtiar macam mana kita nak elakkan gangguan-gangguan seperti makhluk halus yang kita tak nampak. Rupa-rupanya benda-benda ni dia takut nak bertempek dekat pokok-pokok kaktus. Lagi-lagi kalau anak-anak kita yang suka main waktu senja tu, memang selalu, kalau siapa-siapa anak yang selalu main waktu senja, memang risiko dia diganggu dengan makhluk halus ni. So, banyakkan tanam, bila anak nak mandi, mandikan dia dengan air gel mandian bidara. Dan rumah kita, kalau kita rajin, boleh beli pokok kaktus dan tanam dan jadikan hobi. InsyaAllah, ini adalah ikhtiar pokok kaktus. Sangat terbukti melalui kajian saintifik dan sains serta kajian daripada sudut perubatan. InsyaAllah pokok kaktus ni sangat berkesan untuk menghalang makhluk halus serta gangguan jin untuk datang dalam rumah kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tanaman lain yang sangat berkesan dalam ikhtiar sihir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ni adalah salah satu tanaman yang sunnah. Pada zaman dahulu, orang-orang lama banyak menggunakan minyak zaitun dalam perubatan, lebih-lebih lagi dari segi perubatan urutan. Mak-mak bidan, orang-orang zaman dahulu selalu menggunakan minyak zaitun ni. Kadang-kadang kita tak sedar, tiba-tiba badan kita sakit, tiba-tiba badan kita lenguh macam kena tindih, tiba-tiba badan kita ada lebam-lebam. So, ikhtiarkan untuk menyapu minyak zaitun di tempat yang sakit. InsyaAllah, ini adalah ikhtiar. Allah juga yang menyembuhkan. Solehah berkata, mengikut kajian, bukan saja Solehah cakap, Solehah just kongsikan macam mana tanaman-tanaman yang Allah ciptakan ni semua banyak fungsi yang kadang-kadang manusia tak sedar. Minyak zaitun banyak sangat manfaatnya yang boleh kita amalkan. Okey, yang keempat, tanaman lain yang boleh kita gunakan untuk ikhtiar sihir adalah kurma ajwah. Kurma ajwah ni kita tahu harga dia agak mahal, namun keberkatan daripada kurma ajwah ni adalah kerana salah satunya adalah khasiat daripada kurma tersebut. Allah ciptakan kurma ajwah hanya di tanah suci, tak ada kat tempat lain. Sebab tu kurma ajwah ni sangat-sangat barakah, sangat-sangat power dia punya khasiat dia. Dan yang paling penting, kurma ajwah ni telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kurma ajwah ni sangat-sangat powerful. Sebab tu kalau orang pregnant ke, orang mengandung ke, banyak-banyakkan makan kurma ajwah. InsyaAllah mudah bersalin. InsyaAllah proses mengandung akan berjalan dengan lancar. Dan kurma ajwah ni sangat berfungsi dalam ikhtiar perubatan makhluk halus. Sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tanaman kurma ajwah ni memang takkan hilang sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Kurma ajwah ni hanya ada di tanah suci sahaja. Sebab tu harga dia agak mahal, tapi memang rasa kurma ajwah ni sangat-sangat sedap dan isinya lembut daripada kurma yang lain. Hari tu Solehah pergi Mekah, Solehah buat ibadah umrah. Memang kurma ajwah ni Solehah beli berapa kilo? 3 kilo kot. Memang harga dia ratus-ratus, tapi puas hati makan. InsyaAllah elok juga untuk minda kita, elok juga untuk ingatan kita. Sebab tu jangan pelik kenapa Solehah boleh buat kerja dengan sangat laju, sangat tangkas, sangat cergas. Dan otak pun dalam masa yang sama multitasking, boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Sebabnya Solehah selalu amalkan kurma ajwah ni.
Kadang-kadang kita makan sehari, Solehah ambil bilangan genap, bilangan ganjil. Contoh nak makan 1 biji ke, nak makan 3 biji ke, nak makan 7 biji ke. Yang ini adalah bilangan ganjil ni adalah bilangan sunnah. So, banyak sangat khasiat kurma ajwah ni. Okey, yang seterusnya, apa lagi tanaman yang berfungsi untuk ikhtiar sihir? Yang seterusnya adalah bunga mawar merah. Bunga mawar merah, kalau kita tanam dekat halaman rumah kita, dia mampu menangkap energi negatif. Bunga mawar merah. Kita tengok bunga mawar merah ni cantik kan? Ada duri, cantik, harum. Dan dia berupaya mengikut saintifik untuk menangkap segala tenaga-tenaga jahat, tenaga-tenaga negatif untuk tidak sampai dalam rumah kita, insya-Allah. Pokok bunga mawar merah. Dan yang terakhir, untuk kita ikhtiar elak gangguan sihir melalui tumbuhan yang Allah ciptakan adalah buluh kuning. Pada zaman dahulu kan, buluh kuning ni sangat famous. Orang zaman dahulu suka tanam. Banyak sangat keliling rumah mereka pokok buluh kuning ni. Sebabnya pokok buluh kuning ni makhluk halus takut nak datang dekat. Sebab dia macam satu istilah dia macam gatal ke merenyam macam itulah. Benda-benda macam itu takut nak datang dekat dengan buluh kuning. Sebab buluh kuning ni satu tanaman yang berbisa untuk gangguan-gangguan halus seperti jin dan makhluk halus, insya-Allah. Ini adalah antara ikhtiar kita. Apapun segala ikhtiar dan usaha kita, hendaklah kita serahkan dan kita yakin Allah yang Maha menyembuhkan. Yang lain-lain adalah cuma ikhtiar dan asbab. Macam mana kita nak beroleh kesembuhan, macam mana kita nak berolehkan kesihatan yang berpanjangan dengan usaha ikhtiar marketing langit. Banyak sangat. Apa yang Allah ciptakan dekat dunia ni, tak ada apa yang sia-sia, semuanya bermanfaat, semuanya berguna, semuanya ada fungsi masing-masing. Cuma kita kadang manusia tak sedar, benda-benda, tanaman, kehidupan yang ada di sekeliling kita ni, rupanya itulah yang boleh menghalang serta ikhtiar untuk kita menghalang daripada gangguan makhluk halus. Sebab tu pentingnya ilmu. Ilmu ni penting untuk kita pelajari supaya kita boleh bawa hidup kita ni kepada penyelesaian masalah. Be a good problem solver ever, insya-Allah. Okey? Ini adalah sekadar perkongsian Solehah berkenaan sharing tajuk hari ini, ikhtiar, zuriat dan sihir. Apapun, Allah yang Maha mengurus, Allah yang Maha merancang kepada kita sebagai hamba. Kita jangan berhenti putus asa berdoa. InsyaAllah, Allah melihat semua usaha kita. Tak ada apa yang kita lakukan di dunia ini sia-sia. Semuanya adalah dengan kehendak, kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mana-mana yang masih belum ada rezeki anak, boleh ikhtiar dengan ilmu FTR, insya-Allah. Memang kami dah terima feedback daripada pembaca FTR yang mana doktor kata tak ada peluang langsung untuk hamil. Tapi lepas dia beramal dengan tas FTR, subhanallah, lepas 5 tahun menunggu, lahirlah seorang baby hasil daripada asbab dia beramal dengan ilmu FTR. Subhanallah. Maha kaya Allah, maha baik Allah bila kita bersangka baik dengan Allah dan yakin dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Solehah sudahi live sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat selalu. Semoga terkesan segala ilmu di dalam hati kita. Menuntut ilmu dengan cawan kosong. Jangan ego dan sombong dengan ilmu. Sebab semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita tak tahu sebenarnya. So, turunkan ego. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti top up ilmu. Jangan berhenti upgrade ilmu. Sebab hanya dengan ilmu lah yang akan membawa kita ke arah kejayaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.